طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni kita dapat bertemu untuk meneruskan pengajian kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, karangan Al-Allamah Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Baik, jadi kita sambung pada halaman yang ke-94 dalam buku terjemahan kita, buku surat 94. Masih lagi hadis yang kedua, dalil yang kedua daripada hadis Nabi SAW dalam bab yang kedua dalam kitab Tauhid, bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Jadi bab ini bab kelebihan tauhid dan menjelaskan apa yang dosa-dosa yang dapat dihapuskan ataupun dan apa yang dosa-dosa yang dapat dihapuskan oleh tauhid, ataupun kita fahami tauhid itu adalah sebab terhapusnya dosa-dosa. Dan kitab ini kita sedia maklum, bab ini ada berapa dalil? Ada lebih kurang 5 dalil. Satu ayat Quran. Ingat tak ayat Quran? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. So dalam bab yang kedua ni ada 5 dalil. Satu ayat Al-Quran, 4 hadis. Satu ayat Al-Quran, 4 hadis. Jadi kita masih lagi membahaskan hadis yang kedua, hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Yang terakhirlah kita akan masuk pada hadis yang ketiga. Lepas ini hadis Itban. Baik. Qauluhu, kata muallif rahimahullahu taala, qauluhu adkhalahu Allahul jannata, Allah memasukkannya ke dalam syurga. Yani hadis itu secara penuhnya adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. So man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammad man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannata haqqun wan nar haqqun. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Jadi Syekh tak syarahkan pada kalimah ataupun lafaz hadis wal jannata haqqun wan nar haqqun. Kalau kita tengok situ, Syekh tak syarahkan dekat situ. Kat situ tidak ada munasabah lah dengan bab ini. Sebab itu tak disyarahkan di situ. Syurga itu benar dan neraka itu benar. Baik. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Jadi siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, tiada sekutu baginya, la syarikalah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwasanya Muhammad itu rasulnya, hambanya dan rasulnya, dan Isa itu adalah hamba dan rasulnya, dan kalimah wa kalimatuhu, kalimahnya yang Allah sampaikan kepada Maryam, dan juga ruh yang dicipta oleh Allah, ruh yang dicipta daripadanya. Wal jannata haqqun wan nar haqqun, dan syurga itu benar dan neraka itu benar. Sebenarnya membenarkan adanya syurga dan neraka itu termasuk dalam syahadah, termasuk dalam syahadah, membenarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul, antaranya syurga dan neraka. Jadi apa
ganjaran ataupun apa yang Allah Ta'ala sebutkan natijah ataupun pengakhiran ma'al bagi mereka yang mengucapkan syahadah itu, adkhalahu Allahul jannata, maksudnya Allah Ta'ala masukkannya ke dalam syurga. Jadi Allah masukkan orang yang mengucapkan. Dan kita dah bincangkan sebelum ni, bukan semata-mata an-nutqu bil lisan, syahadah itu, tetapi syahadah itu mesti dibuktikan dengan pengamalan, bukan semata-mata dengan mengucap dengan lisan semata-mata, tidak. Kerana orang Arab faham kalimah syahadah itu tidak terbatas pada an-nutqu bil lisan, tak terbatas pada ucap dengan lisan saja, mesti dibuktikan dengan amalan. Baik, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Di sini Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Di sini kata Syekh, idkhalul jannati yanqasimu ila qismain. Masuknya syurga itu, dimasukkan seseorang itu ke dalam syurga terbahagi kepada dua bahagian. Maknanya, yang pertama, al-awwal idkhalu kamil lam yusbaq bi'adzabin liman atamma al-amal. Yang pertama, orang yang masuk syurga secara sempurna tanpa didahului oleh azab, yakni bagi sesiapa yang menyempurnakan amalan. Idkhalu kamil. Al-thani idkhalun naqisun masbuqun bi'adzabin liman naqasal amal. Yang kedua, bahagian yang kedua, masuknya seseorang itu ke dalam syurga dengan masuk yang naqisun, yang tidak sempurna. Naqis, yang kurang. Apa maksud naqis kat itu? Apa maksud kurang? Tak sempurna, maksudnya didahului oleh azab. Masbuqun bi'azab, mana dia dikena azab dulu. Liman naqasal amal. Bagi siapa? Bagi orang yang tak menyempurnakan amalan lah, orang yang terlibat dalam dosa. Yakni ahli tauhid yang terlibat dalam dosa, yang terjebak dalam dosa. Baik. Jadi kalau kita tengok hadis ini, hadis ini dia adalah hadis apa? Hadis dia termasuk dalam kategori nas ataupun nusus al-wa'du. Hadis al-wa'du wal wa'id. Ganjaran ataupun kita kata apa kita kata al-wa'id, ancaman. Al-wa'du maknanya satu janji, janji bagi mereka yang melakukan kebaikan akan dijanjikan dengan sebab yang, ataupun kita kata dengan kebaikan yang baiklah, kebaikan yang kita kata yang akan meliputi dirinya. Bagi orang yang menyelisihi perintah Allah dan Rasul, maka dia diberikan ancaman. Itu maksud al-wa'du wal wa'id. Jadi hadis ni dia ada dalam kategori hadis al-wa'du wal wa'id, yakni hadis tentang janji dan amaran. Amaran. Al-wa'du maknanya lebih merujuk kepada janji Allah Ta'ala kepada orang beriman. Al-wa'id maknanya ancaman, amaran. So ini dalam kategori al-wa'du. Jadi kita kena faham hadis-hadis Nabi SAW dalam kategori ini, al-wa'du wal wa'id ini, yang ada bentuk ancaman, amaran, ada bentuk janji, ada bentuk kita kata apa dia, satu bentuk apa khabar, apa janji yang baik, khabar yang baik, janji yang baik. Ini semua adalah untuk menjelaskan sebab. Dipanggil libayanis sababiyah, libayanis sabab ataupun as-sababiyah. Maknanya apa? Maknanya kalau kita faham kaedah ni, ini satu kaedah lah. Maknanya apa maksud sebab ni? Sebab ni dia tak boleh berdiri dengan sendiri. Dia kena ada, dipanggil syarat-syarat, dan dia mesti ternafi padanya mawani', yakni penghalang-penghalang. Apa maksud dia? Maksud dia, kita faham daripada hadis ni, hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu,
Nabi SAW bagi tahu orang yang mengucap syahidah, yang menyaksikan, yang mengucap dan menyaksikan la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa kalimatuhu wa ruhum minhu sampailah akhir, janji Allah akan masukkan orang itu ke dalam syurga. Jadi kita kena faham, dia tidak berlaku dengan satu sebab. Maknanya bukan semata-mata dia ucap saja, dia terus automatik masuk syurga. Itu tak difahami oleh mana-mana ulama dan tak difahami oleh mana-mana orang yang berakal, kan? Jadi dia mesti kena ada syarat-syarat dan mesti juga ternafi padanya segala mawani', penghalang. Jadi kat mana tempat ulama bahaskan isu ni? Intifa, mawani', kemudian yatawaffaru syurut wa intifa'il mawani'. So ni kita kata asas dalam kita nak faham tentang nas tentang al-wa'd wal wa'id, antaranya hadis Ubadah bin Samit As-Samit radhiyallahu an. Kat mana ulama bahaskan isu ni? Ulama bahas tentang rukun dan juga syarat-syarat kalimah tauhid, kan? Rukun dan syarat-syarat kalimah tauhid. Antaranya yang terawal yang bincang tentang isu ni adalah tabi'in, Wahab ibn Munabbih rahimahullahu ta'ala. Yang ni dia bincangkan tentang syarat bagi kalimah tauhid. Kemudian diistimbatkan oleh ulama ada berapa syarat? 7, kan? Yang ni diumpamakan kalimah tauhid tu macam kunci untuk masuk syurga. Kemudian Wahab ibn Munabbih rahimahullah umpamakan setiap kunci mesti ada gigi. Kalau tak ada gigi tak boleh masuk. Gigi bagi kunci syurga tu, la ilaha illallah lah, kalimah tauhid. Gigi bagi kunci syurga itu adalah syarat-syarat la ilaha illallah. Jadi tengok, nak masuk syurga bukan semata-mata dengan satu sebab, bukan dengan semata-mata amalan, tapi mesti kita panggil yatawaffaru syurut wa intifa'ul mawani'. Apa dia kita kata, mestilah terpenuhi syarat-syarat itu dan ternafi daripadanya segala penghalang. So penghalang-penghalang ni pula apa yang berlawanan dengan syarat-syarat tu? Syarat-syarat kalimah tauhid. Apa yang dapat membatalkan kalimah tauhid? Itulah tujuan kita belajar akidah, kan? Tujuan kita belajar akidah. Jadi kalau kita nak cari kat mana syarat-syarat kalimah tauhid tu dibahaskan secara panjang lebar, antaranya kitab Ma'arijul Qabul oleh Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Itu antara kitab akidah yang komprehensif. Bagi mereka yang mampu untuk rujuk yang dalam bahasa Arab, rujuk dalam bahasa Arab. Kalau boleh cari yang terjemahan pun tak ada masalah. Ma'arijul Qabul dibahaskan tentang syarat-syarat kalimah tauhid tu, 7 tu. Mungkin ada juga dalam kitab-kitab lain, tapi yang tu yang anda ingatlah buat masa sekarang ni. Mungkin boleh cari lagi dalam kitab-kitab yang diajarkan oleh asatizah kita, mungkin ada. Baik. Jadi tak difahami satu hadis tu, kita tak difaham. Orang tu kalau dia terus ucap la ilaha illallah, confirm masuk syurga. Betul tak? Itu mudah nak fahamnya. Okey, kita tengok orang tu bagi zakat, sedekah dekat orang, pergi rata-rata tempat buat crowdfunding, bagi sedekah dekat orang, bagi buat baik. Semata-mata dia buat baik tu, boleh tak kita hukum dia ahli syurga tu? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dalam akidah kita ni bukan amalan tu bukan sebab asasi untuk seorang masuk syurga. Betul tak? Ini yang tak difahami oleh ramai masyarakat hari ni. Dia tengok orang tu, tengok tu, bagusnya dia tu, kan? Bagusnya Fulan bin Alan ni, tengok dia tolong orang. Kamu, ustaz kamu asyik duk cakap kat orang je. Tak ada pun nak turun padang tolong orang. Tengok tolong maknya, tolong orang ni, tolong orang tu, tolong orang ni. Ustaz kamu duduk mengajar kitab je, tak buat kebaikan.
Tengok dia mempelekehkan orang lain pula kan. Itu yang selalu kita dengar kan. Kata, tengok ni, Fulan bin Alan. Tak mau sebutlah nama kan. Fulan dan Alan ni. Lalu mereka terpedaya dengan amalan. Satu amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan akhir sekali mereka sendiri yang menyesal. Sebab terlampau angkat sangat orang tu. Sampai mengahli syurgakan dia. Sampai macam-macam lah. Pujian-pujian. Tetapi Allah Ta'ala uji. Bila jatuh seseorang yang mereka angkat itu, habis. Sebab itu dalam akidah ahli sunnati wal jamaah, kita tak boleh terpedaya dengan amalan sesiapa pun yang masih hidup, tak boleh. Apatah lagi kita nak kata orang tu ahli syurga, nak kata orang tu ahli neraka pun tak boleh, kan? Maknanya kita tak boleh terpedaya dengan amalan seseorang, amalan orang yang masih hidup. Ini adalah apa? Perkara yang kita kata dalam akidah kita, dalam akidah ahli sunnah, dalam akidah Islam. Maknanya Nabi SAW tak bagi kita terpedaya dengan amalan mana-mana orang. Maknanya ramai orang tak faham isu ni. Baik, anda pernah tulis dah dalam anda pernah tulis isu ni. Waktu jangan cek balik tulisan. Memang ada nas daripada dalam hadis Nabi SAW tak bagi kita terpedaya dengan amalan orang-orang yang beramal. Antaranya riwayat Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Sabda Nabi SAW, la alaikum la tu'jabu bi ahadin hatta ta'lamu bima yukhtamu lahu. Maknanya, janganlah kalian terlampau kagum dengan seseorang pun sehinggalah kalian tahu dengan amalan apakah dia dimatikan. Hatta ta'lamu bima yukhtamu lahu. Maknanya selagi dia masih hidup, kita tak boleh terpedaya dengan amalan dia. Sebanyak mana sekali amalan dia, tak boleh terpedaya, tak boleh terlampau kagum. La alaikum alla tu'jabu bi ahadin. So maknanya, jangan kalian terlampau kagum dengan seseorang pun. Bi ahadin, kata Nabi SAW. Hatta ta'lamu bima yukhtamu lahu. Sehingga kamu tahu, dia, yakni hamba itu atau seorang insan itu, kalian tahu dengan amalan apakah dia dimatikan. Pengakhiran dia macam mana. Dalam sebahagian riwayat, dalam riwayat yang sama ataupun dalam kitab yang sama, la tu'jabu atau la ta'jibu bi'amalin amilin hatta tanzuru bima yukhtamu lahu. Janganlah kalian terlalu kagum dengan amalan orang yang beramal sehingga kalian lihat apakah amalan yang ditutup untuknya ketika dia mati, sampai dia mati. Dalam lafaz yang lebih lengkap, ini semua lafaz dalam As-Sunnah Ibnu Abi Asim. Ini juga antara kitab akidah yang penting. Takhrij kitab ni, takhrij Zilalul Jannah ala As-Sunnah Imam Ibnu Abi Asim. Di kitab takhrij dia, Syekh Al-Albani rahimahullah ada takhrij kitab ni. Tapi secara umumnya, hadis ni, semua dalam hadis-hadis yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Asim rahimahullah dalam kitab ni, semua hadisnya sahih di sisi beliau. Itu dalam muqaddimah beliau sebut semua hadis ni menjadi hujjah dalam akidah. Walaupun kadang-kadang kita tengok Syekh Al-Albani rahimahullah hukumkan ada beberapa hadis dalam tu sampai ada yang dhaif, syadidul dha'f, ada juga maudhu' yang dihukumkan, tetapi tak memberi kesan pada nilai kitab tersebut. Baik, antaranya lagi lafaz yang lebih lengkap, la ta'jabu bi'amali ahadin hatta tanzuru bima yukhtamu lahu
fa innal 'amila ya'malu zamanan min dahrihi au burhatan min dahrihi bi'amalin salihin law mata dakhala al-jannata thumma yatahawwalu fay'amalu 'amalan sayyi'an wa innal 'abda la ya'malu zamanan min dahrihi bi'amalin law mata dakhala an-nara thumma yatahawwalu fay'amalu 'amalan salihan fa idza arada Allahu bi'abdin khairan ista'malahu qabla mautihi fawaffaqahu li'amalin salihin. Janganlah kalian terlampau kagum dengan amalan seseorang sehingga kalian lihat amalan apa yang ditutup untuknya ketika dia mati. Kerana sesungguhnya seseorang yang beramal, dia beramal dalam tempoh masa yang panjang dari masanya atau seketika dari masanya dengan amalan soleh, yang kalau dia mati dengan amalan itu dia akan masuk syurga. Kemudian dia berubah niat dan tujuannya, lalu dia beramal dengan amalan yang buruk, lalu masuk neraka, wal'iyadzubillah. Dan sesungguhnya seorang hamba benar-benar beramal dalam tempoh masa yang lama dari usianya. Kalau dia beramal dengan amalan tersebut, dia akan masuk neraka. Kemudian dia berubah, lalu dia beramal dengan amalan salih. Apabila Allah berkehendakkan kepada seseorang hamba kebaikan, dia akan mudahkan hambanya untuk beramal salih sebelum kematiannya. Allah akan bagi taufik kepada orang yang sebelum mati itu Allah Ta'ala akan mudahkan dia untuk beramal soleh sebelum mati dia. Dan memberikan taufik, bimbingan untuk dia beramal dengan amalan soleh. Baik, hadis ini dalam As-Sunnah Imam Ibn Abi Asim rahimahullah, nombor 394, sahih menurut Syekh Al-Albani rahimahullah, dan juga kata Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah, isnadnya sahih menurut syarat Syaikhain. Jadi hadis ni dia macam sama macam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Cuma hadis ni dia punya lafaz berbeza tentang apa? Inna ahadakum la ya'malu amali bi ahli inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta yakunu bainahu ma bainahu wa baina ma bainahu wa baina hadhi ma bainahu wa baina al-jannati dhira'un fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhulaha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhulaha. Sama ada yang tu dulu atau yang anda baca yang awal tadi, yang dulu ataupun yang kemudian dulu, yang pertama. Maknanya hadis tu ada di kalangan kamu, ada di kalangan hamba ini yang beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga jarak dia dengan syurga itu tidak memisahkannya hanya melainkan satu hasta. Lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka pada pengakhiran hayat dia, lalu dia masuk dalam neraka. Dan ada orang yang dia beramal dengan amalan ahli neraka, kemudian tidaklah yang memisahkan antara dia dengan neraka itu melainkan satu hasta. Lalu dia beramal dengan amalan ahli syurga, lalu dia masuk ke dalam syurga. So itu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yang mana sama macam hadis dalam As-Sunnah Imam Ibn Abi Asim rahimahullah. Baik, apa maksud hadis ni? Maknanya Nabi SAW larang kita untuk kagum dengan amalan orang-orang yang beramal, tidak kira macam mana sekali baik amalan dia. Tapi kita tahu kan, setengah orang bila dia tengok, kan, bila dia tengok dia pakai jubah sikit, pakai serban sikit, dia terus kagum. Kan? Bila tengok ada pegang tasbih sikit, terus kagum. Kan? Dia tengok penampilan, terus kagum. Dan kita tahulah orang yang geng mana geng mana ni kan. Tengok makan dalam talam sikit, terus kagum. Terus, ni sunnah ni. Memanglah sunnah, tapi itu satu juzuk daripada sunnah. Satu bahagian daripada sunnah. Maknanya ialah Nabi SAW suruh kita makan ramai-ramai, at'imut ta'am dan sebagainya. Tapi dia nampak sunnah hak tu je. Dia nampak sunnah pakai serban, pakai jubah je. Tapi sunnah yang paling besar dia tak pernah nampak. Sunnah akidah tak nampak. Sunnah tentang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan larangan daripada melakukan bid'ah, melakukan tokok tambah dalam agama, dia tak nampak. Jadi ini yang dilarang dalam agama. Sebab itu kita tengok, kita
bila kita tak kenal sunnah, tak kenal akidah yang sahih, akhir sekali kita tak boleh nampak benda tu. Sebab tu ramai di kalangan masyarakat kita ni mudah terpedaya dengan orang yang berpenampilan agama. Mudah terpedaya. Kan? Bila ada nampak sikit kebaikan daripada seseorang, dia terus seakan-akan menghukum orang tu seakan-akan ahli syurga. Kan? Kalau hina pula, hina seakan orang tu macam ahli neraka terus. Dia perangai orang kita ni macam tu. Kalau diangkat sampai ke langit. Kalau dia jatuhkan orang, dia jatuh sampai benam ke 7 petala bumi. 7. Bumi yang ke-7. Jadi kita tak. Ahli sunnah tak. Ahli sunnah mereka melihat seseorang individu tu, maknanya kalau kita melihat seseorang itu zahirnya baik, maka kita melihat dia berdasarkan zahirnya. Kita kata dia baik. Kan? Tak ada qarinah, tak ada bukti yang menunjukkan dia sebaliknya, maknanya kita kata dia baik. Kan? Kita menghukum seseorang berdasarkan zahir, bukan berdasarkan apa yang kita tak tahu. Kan? Tetapi bila dah ada qarinah, ada bukti, kan, orang dah bawa bukti, orang dah bawa apa, macam-macam orang bawa bukti, tunjukkan bukti dan sebagainya, orang tak percaya lagi pasal taksub, pasal fanatik, pasal macam tadilah, pasal dia tak boleh. Dia kata kalau orang tu baik, baik je. Ini juga ada kaitan dengan bid'ah irja'. Irja' maknanya asas mereka, iman itu statik. Iman tu syai'un wahidun. Iman tu tak la yatajazza, wala yataba'ad, wala yatafarra', wala yatasha'ab. Iman tu bagi mereka tak ada cabang. Iman tu statik. Kalau orang tu beriman, dia beriman dah. Kan? Dia takkan ada benda yang boleh merosakkan iman dia, tak ada cabang-cabang iman. Dia orang tak faham. Itu irja' ni penyakit paling bahaya sekali. Bid'ah yang paling bahaya. Lebih bahaya daripada bid'ah khawarij, kata sebahagian ulama salaf. Irja' ni yang kita tengok sekarang ni lah. Yang banyak berlaku sekarang ni. Orang buka aurat pun tak ada masalah. Maknanya itu kecil je, kan? Kemudian apa lagi? Normalisasikan maksiat. Normalisasikan maksiat. Itu adalah punca daripada bid'ah irja'. Kan? Sekarang ni bila timbul isu yang berkait dengan individu yang orang selalu duk berkatakan selama ini, kan? Anda ingat lagi dulu awal-awal kemunculan dia ni, ada orang main datang jumpa kita, kan? Dia tanya, ada seorang ustaz ni dia buat majlis motivasi kot, suami isteri, kan? So dalam majlis tu dia kata ustaz tu minta pasangan suami isteri ni buat confession, pengakuan tentang dosa masing-masing di hadapan kawan-kawan yang lain. Anda ingat itu awal kemunculan yang anda kenal dia ni. Dan waktu tu anda memang bagi tahu dia orang macam ni memang sesat lah. Tak boleh ikut, kan? Memang sesat. Anda ingat ke waktu tu? Sebelum tu dia baru muncul, tak tahulah baru muncul ke, mungkin anda baru kenal ke apa. Dah lama dah. Anda tak ingat dah bila. Tapi memang orang tanya. Jadi anda pun tak tahu, tak kenal dia, kan? Jadi itu antara contoh lah, maknanya awal benda-benda macam tu, kan? Kita kata pemudah benda-benda yang kita kata menunjukkan kejahilan dia. Dan akhir sekali sekarang ni orang jadikan alasan untuk menormalisasikan maksiat. Dan antaranya melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dinormalisasikan. Kata Allah, biasalah semua orang tengok. Macam mana kamu tahu semua orang tengok? Kan? Dia kata sekarang ni normal lah, semua orang tengok. Macam mana kamu boleh hukum atas semua orang? Itu menunjukkan orang macam tu, dia sendiri dah rosak. Dia sendiri dah rosak. Maknanya pemikiran dia dah rosak. Dan ini kita kata bahaya. Tapi sebahagian orang, dia anggap benda tu normal. Bila normal tak boleh diingkari. Ini salah. Dia anggap bila benda tu ramai orang buat, dia kata,
Ramai orang buat, tapi dia tak pernah bawa pembukti ramai orang buat tu. Itu ramai orang buat. Baik. Kemudian dia kata, kalau kita ingkar, maknanya kita ni pelik lah. Sebab benda tu normal. Inilah masalah kita kata normalisasi maksiat. Ini ada pada kaum Nabi Lut. Dia pun normalisasi maksiat lah. And akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Bila Nabi Lut alaihi salam ingkar kemungkaran, perbuatan mereka yang keji itu, fahishah, lalu mereka mengarahkan agar menghalau Nabi Lut alaihi salam dan orang-orang beriman. Akhriju ala lutin min qaryatikum. Keluarkan Lut dan pengikut-pengikutnya, orang-orang beriman. Innahum unasun yatatahharun. Sesungguhnya dia ni orang-orang yang menganggap dirinya suci. Kan, masa sekarang orang, bila kita ingkar benda tu kata, alah engkau bajet suci, engkau bajet alim. Tak. Kita kata bukan macam tu. Baik. Tolak tepi. Kalau ada orang yang ada mana-mana Muslim yang terjebak dalam maksiat, tak kira apa segala jenis maksiat yang dia terjebak, adakah bermaksud dia kena sokong maksiat tu? Adakah bermaksud orang tu kalau dia buat dosa, dia kena sokong dosa tu? Tak. Tak lazim. Kita jawab bagi mereka yang nak normalisasikan maksiat ni, kata, kalau ada orang yang terjebak, ada orang Islam, Muslim yang terjebak dalam dosa, adakah lazim bagi dia untuk membela dosa tersebut? Tak boleh. Bahkan kalau dia beranggapan dosa itu halal, dosa itu dipertahankan, dia boleh jatuh kufur. Istihlal, maknanya dia menghalalkan apa yang haram. Jadi kita kata, kalau ada orang Islam yang terjebak dalam dosa yang sama, adakah kita boleh bagi alasan, pasal kau buat benda yang sama, kau jangan cakap benda tu tak betul? Boleh ke? Tak boleh. Sebab dalam Islam bukan macam tu. Bukan macam tu cara faham. Tapi kita fahamlah, sebab orang yang nak normalisasikan maksiat ni zaman sekarang ni macam-macam cara mereka. Sebab tu kena hati-hati. Lebih-lebih lagi kita kena ingatkan kepada golongan agamawan, asatizah. Lebih-lebih lagi orang yang syabab, yang muda-muda. Jangan sesekali terpedaya dengan syuhrah, populariti yang datang daripada orang-orang yang fasad, orang-orang yang rosak. Kadang-kadang kita tak sedar. Dia macam ni lah. Syaitan, dia ada tentera-tentera dia. Dia pun akan buat kerja. Di mana-mana tempat pun, di seluruh dunia ni, syaitan dia ada jual beli dia. Dan dia ada dia punya center dia. Dia ada punya tentera-tentera dia, ada general dia dan sebagainya. Syaitan di kalangan jin dan manusia. Syaitan di kalangan manusia ni, mereka yang menghalang daripada jalan kebenaran. Jadi kita kena faham. Dia selalu, kalau kita nak mudah lagi faham, orang yang, kalau kita tahu tentang macam mana orang panggil dia yang dekat orang putih tu yang buat filem tu Hollywood kan. Industri kan. Dia ada industri Hollywood kan. So tengok macam mana dia orang punya industri tu, dia orang bina industri Hollywood tu. So maknanya dia orang akan bagi segala-galanya pada hamba-hamba dia orang. Hamba-hamba maknanya orang-orang yang dia orang akan angkat. Maknanya artis-artis, bintang, dia orang panggil bintang-bintang tu, bintang pelakon Hollywood dan sebagainya kan. So dia orang bagi macam-macam, kemudian dia orang juga boleh jatuhkan sekelip mata sebab dia orang dah pegang. Nampak? Sebab itu kita sebenarnya benda yang sama juga cuba dilakukan oleh pengikut-pengikut syaitan ni terhadap orang-orang agama. Sebab itu jangan kita mudah terpedaya dengan janji-janji. Selalunya datang daripada orang yang macam tu jugalah. Sebab tu
Bila ada orang tanya apa? Orang tanya Ana, kita kena tak dekati artis ni? Ana kata, kalau kita pergi dekati dia, pergi dakwah dia, bimbing dia, keluarkan dia daripada kebatilan, silakan. Masalahnya dia tarik kita. Kalau kita pergi, dia tarik kita masuk dalam geng dia. Itu masalah. Last sekali kita nak tegur dia pun tak boleh. Last sekali kita kena ikut dia. Sebab itu bukan manhaj dakwah yang murni. Berapa ramai dah orang kan? Dulu kita kata yang nak kenal salafi ni, nak kenal manhaj salaf ni. Dan ramai juga yang di kalangan artis yang alhamdulillah mereka istiqamah. Kan ramai. Ada juga. Tetapi nak istiqamah tu bukan senang. Kerana ada dalam kalangan orang-orang yang kita kata tadi tu cuba tarik balik. Sebab taubat ni bukan semata-mata kita tinggalkan maksiat, tinggalkan ashab, tinggalkan kelompok, circle maksiat tu juga. Tapi masalah kalau kita masih lagi berpaut tu. Ada berpaut. Kan? Sebab tu anda memang tak setuju langsung kalau asatizah ataupun orang agamawan diselebritikan. Daripada dulu lagi anda memang pangkang gila-gila. Kan? Orang kata macam-macam kan? Orang kata kita ni syadid lah, orang kata kita ni gini-gini. Tak, memang sebab kita nak jaga agama, bukan nak jaga periuk nasi orang-orang tertentu. Bukan nak jaga artis tu, bukan nak jaga kepentingan artis ni. Tak, lantak pergilah dia. Kalau dia betul-betul nak ikut agama. Bukan menggunakan kepentingan diri, eksploitasi agama untuk kepentingan diri dia. Tak boleh. Akhir sekali cuba untuk mendekatkan, akhir sekali tu yang jadi, tak apa, boleh ni, boleh itu. Sebab tu orang yang apa kita kata, yang baru-baru kes, baru-baru ni kan. Sebab itu kita kata, akhir sekali, dalam ceramah apa semua, punya pompa, depan artis, jadi kucing. Depan artis jadi kucing. Dalam ceramah tu dia, harimau, singa, macam-macam. Dinosaur pun jadi. Depan artis-artis pun kau dah jadi kucing. Menghinakan diri sendiri, menghinakan agama. Sebab kita bawa nama agama kan. Kalau tak mau jaga, kalau kita tahu nama kita ni tak ada nilai, tapi kena ingat agama yang kita bawa tu. Apatah lagi kalau kita dah ribuan, ratusan pengikut, ramai. Dan orang akan jadikan hujah perbuatan kita tu. Wal'iyadzu billah. Nas'alullah as-salamata wal'afiyah. Sebab itu relax. Ada orang yang jumpa, Ustaz, kenapa Ustaz tak masuk masjid ni? Kenapa tak masuk surau ni? Kenapa tak masuk TV? Jangan dekat. Jangan sembang. Jangan sembang kan. Kita memang cakap mudah kan. Tapi bila berhadapan, sebab itu kita tak boleh, apa kita kata, kita tak boleh tergesa-gesa nak mengejar populariti dan sebagainya. Kenapa tak bagi ceramah dekat sini? Kenapa tak bagi ni? Kenapa tak buat TikTok? Kenapa tak buat TikTok pun dipersoalkan. Kita lantak pilah aku nak buat TikTok ke tak buat kan? Kenapa buat TikTok? Sampai macam tu sekali kan. Maknanya kita kata tak boleh. Kita tak boleh, maknanya ya, kita berdakwah tapi kita jangan sesekali, sebab kita kena faham. Ni ingat saja orang ingat kita cerita pasal teori konspirasi pula. Tak, tapi memang konspirasi ada. Teori konspirasi lain. Konspirasi memang ada. Maknanya nak menggagalkan dakwah Islam, nak menggagalkan pendakwah-pendakwah Islam ni memang ada. Antaranya macam itulah, kita kata terlampau cepat orang-orang yang kita pun tak kenal latar belakang dia diangkat menjadi tokoh, diangkat menjadi rujukan dalam agama dan sebagainya, akhirnya dengan cepat juga dia boleh jatuh. Sebab banyak kerana tak faham apa itu agama yang dibawa, apa usul agama yang dibawa, usul dakwah. Dia dakwah kepada apa? Itu pun ramai orang fail. Usul dakwah kita kepada apa? Adakah dakwah kita ajak orang hanya untuk sokong orang ni, untuk sokong orang tu, untuk sokong pihak ni? Tak, bukan macam tu. Itu pun kadang-kadang kita tengok itu yang menyebabkan banyak kerosakan yang berlaku. Sebab itu memang kita kena bagi tambihlah peringatan. Kan? Bagi peringatan.
Wallahul musta'an. Baik. Jadi itu antara hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, iaitu apa? Jangan kamu kagum, terlampau kagum dengan terpedaya ataupun kagum dengan amalan orang yang beramal. La alaikum alla tu'jabu bi ahadin hatta ta'lamu bima yukhtamu lahu. La tu'jabu bi amali ahadin hatta ta'lamuna bima yukhtamu lahu. Hadis itu hadis yang sahih. Ini Nabi SAW larang kita. Baik, jadi itu menunjukkan kepada kita amalan ni bukan satu amalan saja yang menyelamatkan kita, ataupun bukan satu saja sebab amalan itu bukan satu-satunya sebab yang dapat menyelamatkan kita ataupun dapat memasukkan kita ke dalam syurga. Ada banyak lagi benda. Sebab itu ini menatijahkan kepada kita rasa berwaspada, rasa berhati-hati. Kan? Sebab dan orang beriman dia takkan terpedaya dengan amalan diri dia ataupun amalan orang lain. Sebab itu salaf terdahulu mereka memerintahkan agar kita melihat kepada seseorang itu di atas sunnah atau tak. Bukan satu amalan. Dia tengok sunnah. Orang tu berpegang atas akidah sunnah atau tak, berpegang manhaj sunnah atau tak. Fulan ala sunnah atau ala bid'ah. Sebab ulama salaf dulu, dia bukan tengok pada fulan dia zikir pakai tasbih ke tak. Fulan dia pakai jubah dengan serban ke tak? Fulan dia pakai ketayap cap capal ke cap apa ke apa? Bukan tengok macam tu kan? Tengok pada apa? Keseluruhan. Adakah dia melazimi manhaj salaf? Adakah dia melazimi as-sunnah, melazimi akidah yang Nabi SAW ajar? Melazimi amalan yang Nabi SAW ajar? Melazimi mazhab para sahabat? Melazimi as-sunnah? Kan? Itu kita kena fahamkan. Baik. Jadi dua bentuk pembahagian tadi. Idkhal kamil lam yusbaq bi'adzabin liman atammal amal. Jadi ini bagi orang yang menyempurnakan amalan, maknanya dia akan masuk secara sempurna. Maknanya dipanggil dukhul, dipanggil istilah sebahagian muhaqqiqin disebut sebagai dukhul ibtidai. Dukhul ibtidai. Dukhul ibtidai maknanya dia masuk dalam syurga, orang yang beriman dia masuk dalam syurga dan dia kat sini saya kata apa? Ya. Dukhul ibtidai maknanya dukhul yang pertama ni, masuk secara sempurna tanpa didahului oleh azab. Maknanya orang yang tahqiq tauhid. Atammal amal maknanya yang sempurnakan amal tu, maknanya yang tahqiq tauhid. Tahqiq tauhid maknanya orang itu adalah orang yang takkan diazab, dimasuk dalam syurga, takkan dihisap, dimasuk dalam syurga. Yang tu kita akan bincangkan nanti dalam babnya nanti, bab yang berikutnya nanti. Yang kedua, masuk syurga tidak sempurna dan didahului oleh azab. Ini dipanggil dukhul ma'ali. Tadi yang pertama dukhul ibtidai, dan hisab. Maknanya dia takkan dihisap dan takkan diazab. Nanti kita akan masuk pembahasan perincian dia dan dalam bab yang ketiga nanti, insya-Allah. Yang kedua ni masuk secara dipanggil idkhalun naqis. Masuk secara tidak sempurna. Maknanya masbuqun bi'azab liman naqasal amal. Dia didahului dengan azab. Maknanya dia kena azab dulu. Kemudian baru dia masuk syurga. Setelah dia disucikan, dia masuk dalam nahrul hayah. Maknanya usatul muwahhidin, pelaku-pelaku maksiat di kalangan ahli tauhid, pelaku dosa besar, maksiat,
yang berhak untuk diazab, maknanya Allah akan azab dulu dalam neraka, kemudian dalam tempoh yang tertentu, kemudian Allah akan keluarkan mereka ini, Allah akan masukkan mereka ini ke dalam nahrul hayah, sungai kehidupan, dan akan hidup balik, akan recover balik kulit-kulit mereka yang terbakar dan sebagainya itu, kemudian baru masuk syurga. Dipanggil dukhul idkhalun naqis ataupun dukhul al-ma'ali. Ma'ali maknanya dia ma'al, maknanya pengakhiran dia, akhir sekali dia masuk syurga juga. Yang pertama tadi, nama yang istilah yang disebutkan idkhalun kamil ataupun dukhul al-ibtidai. Maknanya dia masuk syurga tu tak ada azab. Dia tak kena azab dah sebelum tu. Dia terus masuk syurga, automatically masuk syurga. Nampak? Dia ada dua bentuk, kita kata apa? Dukhul ataupun idkhal al-jannah. Adkhalahu Allahul jannah, idkhalul jannah. Baik. Ni Allah memasukkan orang ke dalam syurga. Jadi boleh tulis kat situ yang idkhalu kamil tu, masuk secara sempurna tu idkhalun kamil ataupun idkhal ibtidai. Yang kedua idkhalun naqis, masuk secara tidak sempurna, maknanya idkhal ma'ali. Maknanya dia didahului dengan azab, dikena azab dulu. Kan? Fal mu'min idza ghalabat sayi'atuhu hasanatuhu insyaallah azabahu biqadri amalihi wa insya'a lam yu'adzibhu. Qala Allah Ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Baik. Seorang mukmin apabila keburukan-keburukannya itu mengalahkan kebaikan-kebaikannya, jika Allah berkehendak maka Allah mengazabnya sesuai kadar amalan perbuatannya. Dan jika Allah berkehendak, Allah akan tidak menyeksakannya. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik dan dia mengampunkan dosa selain itu bagi sesiapa yang dia kehendaki. Maknanya, kalau seorang mukmin tu keburukan dia mengalahkan kebaikannya, maka dia berada, dipanggil tahta masyiatillah, dia berada di bawah kehendak Allah. Insya'a azabahu wa insya'a ghafara lahu. Sama ada Allah azab dia ataupun Allah ampunkan dia. Sebab tu Nabi SAW kata apa? La yunajji ahadukum, la yunajjiyanna atau la yunajjiyanna ahadukum amaluhu, ataupun atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kalian, salah seorang di kalangan kamu semua ini takkan diselamatkan oleh amalan kamu. Maknanya amalan kamu tu takkan boleh selamatkan kamu. Betul tak? Macam pemahaman kita tadi, macam yang hadis dalam Sunnah Ibn Abi Asim tadi. Makna Nabi SAW, Nabi nak bagi tahu satu amalan saja tak boleh menyelamatkan kamu. Ataupun kamu faham amalan kamu itulah sebab, satu-satunya sebab boleh menyebabkan kamu selamat, tak boleh. Kemudian tanya para sahabat, ini hadis ni dalam riwayat Imam Muslim, dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam Muslim, Nabi sebut, salah seorang di kalangan kamu takkan masuk syurga dengan amalannya. Maknanya kamu jangan faham amalan kamu itu sebab utama yang boleh menyebabkan kamu masuk syurga. Jangan kamu ingat kamu pergi solat itu dah confirm kamu boleh masuk syurga. Tak. Sebab apa? Boleh jadi dia pergi solat, lepas tu dia keluar daripada masjid, dia pergi bawah, jumpa bomoh. Habis dah habis kan? Contoh. Lagi apa lagi? Jangan kamu terpedaya dengan satu amalan kamu. Maknanya, jangan kamu sangka amalan kamu itu satu-satunya sebab boleh menyelamatkan kamu. Contohnya lain, ada orang kita nampak dia rajin bagi sedekah kat orang. Sedekah orang ni, sedekah orang tu. Rupa-rupanya sedekah dia riak. Riak maknanya syirik asghar, batal amalan dia. Maknanya tak selamat juga. Nampak? Dan kiaskan dengan semua amalan lah. Sebab tu Nabi kata, amalan kamu takkan menyelamatkan kamu. Amalan kamu takkan memasukkan kamu ke dalam syurga.
Bukan maknanya satu sebab saja. Bukan itu satu-satunya sebab utama yang boleh menyebabkan kamu selamat. Yang ataupun kita katakan yang menyelamatkan kamu. Kemudian sahabat tanya, "Wala anta ya Rasulullah? Wala anta ya Rasulullah? Engkau pun sama ya Rasulullah?" Kan? Kita tengok hadis tu. Engkau pun ya Rasulullah, engkau pun tak akan selamat dengan satu amalan. Dalam Sahih Bukhari disebut dengan lafaz lan yadkhula ahadan amalahu atau lan yadkhula ahadan amaluhu al-jannah. Tidak sesekali seseorang itu akan amalan seseorang itu akan memasukkan dia ke dalam syurga. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun ya Rasulullah? Naam, wala ana, kata Nabi. La, wala ana, kata Nabi. Ya, aku pun. Illa an yataghammadani Allah bifadlin wa rahmatin. Kecuali Allah Ta'ala telah melimpahkan, mencurahkan rahmatnya, kurniaannya dan rahmatnya kepadaku. Baik, dalam lafaz juga dalam lafaz Sahih Bukhari, maaf. Tadi bukan lafaz Imam Muslim. Lan yunajjiya ahadan minkum amaluhu. Itu lafaz dia. Seseorang di kalangan kalian, maknanya tidak dapat menyelamatkan seseorang di antara kamu itu amalannya. Maknanya amalan seseorang itu tak boleh menjamin keselamatannya. Lan yunajjiya ahadan minkum amaluhu. Qalu wala anta ya Rasulullah. Sahabat tanya, engkau pun ya Rasulullah takkan selamat? Qala la wala ana. Kata Nabi SAW, wala ana. Aku pun tak. Jadi aku masuk syurga ni kenapa? Illa an yataghammadani Allah birahmatin. Kerana Allah Ta'ala telah mencurahkan rahmatnya kepada aku. So maknanya kalau amalan kita saja bukan sebab untuk masukkan kita ke dalam syurga. So jangan kita terpedaya dengan amalan kita. Faham kan? Jangan terpedaya. Kerana kalau bukan kerana rahmat Allah, kurniaan Allah, kita tak akan selamat. So Nabi nak ajar dekat sahabat, jangan terpedaya dengan amalan yang kita lakukan. So nampak, penting tak belajar tauhid? Penting tak belajar akidah? Penting. Sebab orang ramai hari ni dia kerja fadilah amal, fadilah amalan ni. Tapi dia tak pernah bagi tahu tentang apa yang boleh merosakkan amalan tu, apa yang boleh menyempurnakan amalan tu. Ini kita tak mahu. Sebab tu dalam masyarakat kita hari ni, orang yang cerita pasal fadail amal ni ramai tak? Ramai. Fadilah amal ni ramai. Berlungguk-lungguk. Kan? Bagus, suruh orang beramal. Tapi dalam masa yang sama, kamu tak bagi tanbih, kamu tak bagi peringatan dekat orang supaya berhati-hati, berwaspada, jangan terpedaya dengan amalan. Dan kita tengok, kesan dia sangat buruk. Cuba tengok sampai tahap di Madinah kan. Guru kami, Syekh Abdul Razak Al-Badr, hafizahullah. Syekh Abdul Razak, sampai berapa kali dia tegur jemaah-jemaah haji dengan umrah yang duk ambil selfie waktu ibadat. Betul tak? Selfie, waktu berdoa pun selfie, waktu tawaf pun buat Facebook live. Sebab kita tengok macam kita kata tengok macam mana orang hari ini, zaman sekarang ni, orang nak beramal tapi dia tak tahu apa benda amalan dia tu boleh selamatkan dia atau tak. Amalan dia tu boleh rosakkan tauhid dia atau tak. Orang tak bincang benda tu. Sebab tu kurang. So bila hadis dalam Sahih Bukhari tadi, Nabi SAW bagi tahu tak ada siapa yang boleh banggalah dengan amalan masing-masing. Itu maksud dia. Kan? Oh, aku macam ni, aku macam tu. Tak ada nilai. Kalau bukan kerana rahmat Allah, kurniaan Allah, kamu takkan selamat. Itu Nabi nak bagi tahu. Nabi SAW. Sebab tu sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, engkau pun takkan selamat ya Rasulullah. Nabi kata, wala ana, aku pun tak. Bayangkan, Nabi jawab, aku pun tak. Tiba-tiba hari ni, Tok Syekh dia, Tok Guru dia kata, siapa nak syafaat main dekat aku? Weh, macam hang confirm amalan hang diterima. Tak langsung tak bagi peringatan dekat pengikut dia. Betul tak? Pelik kan? Kita tengok. Nak syafaat minta kat Tok Guru je. Dia tak bincang Tok Guru punya amalan tu betul ke tak? Tok Guru takkan tak betul. Itu masalah tu. Takkan
Tok guru nak menipu, takkan ustaz nak menipu, takkan letih macam mana tak macam tu, dididik macam tu. Dan akhir sekali kita kata, itu yang kita tengok kesan dia, orang terpedaya dengan amalan. Orang-orang yang nak buat baik ni punya ramai, tapi mereka tak dididik dengan akidah yang sahih, tak dididik dengan tauhid, tak dididik dengan sunnah. Bukan kita kata tak kita mengarahkan, kita menyeru orang beramal, tapi beramal mestilah dengan ilmu. Beramal dengan ilmu maknanya beramal mengikut sunnah, mengikut ikhlas, tauhid. Mesti kena tauhid. Dulu bila cakap tentang isu selfie selfie depan Kaabah apa semua tu kan, sama juga orang kata ustaz ni syadid. Ustaz ni jadi kata syadid. Dia kata tak boleh. Kita je kita tak payah jemput dia ceramah. Pasal tak boleh belaka, semua tak boleh. Tak apalah, kita pun tak lapar. Aku pun tak lapar apa kan. Pasal itu kita kata, tapi bila kita bagi tahu benda yang betul, orang tak suka. Kan? Orang tak suka. Takkan tak boleh kita kata. Last kali kita kata kat dia lepas pada dah selesai ibadat apa semua tu, nak selfie lah. Kan? Lepas selesai ibadat tu, selfie lah. Dah tak boleh sangat. Dia memang nak selfie. Kan? Susah sangat kan. Dia tak faham lagi kan. Dia ingat macam benda tu kita kata ringan. Kita bukannya masalah selfie ke tak. Masalah kita ni bincang tentang amalan kita ni. Amalan kita ni nak diterima oleh Allah ke kata nak diterima oleh makhluk? Kita nak tunjuk kat orang kan, atau kita nak tunjuk kat Allah Ta'ala nanti? Di depan Allah Ta'ala nanti kan? Allahul Musta'an. Tu kadang-kadang pemikiran orang ni. Dia apa kita kata, dia nak jemput kita bagi tazkirah, dia nak kita ikut dia. Susah. Maknanya kita kena ikut dia. Tak apalah. Itu kita kata berat lagi tu. Sekarang ni maknanya banyak lagi kita nak kena explain. Dia isu akidah ni kan, isu tauhid akidah ni bukan mudah lah. Bukan mudah. Baik. Jadi itu dalil dalam surah An-Nisa ayat 116. Baik. Qauluhu. Kemudian hadis itban. Okey. Hadis ni tak habis lagi tadi. Makana minal amal. Okey. Apa maksud orang yang ucapkan syahadah tadi? Yang syahadah Nabi SAW, Muhammad itu Rasulullah, hambanya, Isa itu hamba Allah, Rasulnya, dan sampai habis. Allah kata adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Maknanya orang yang mentauhidkan Allah, apa sahaja sekalipun amalan dia, pengakhiran dia tetap ke syurga. Itu maksud dia. Faham tak? Tak kira amalan dia sama ada baik atau buruk, pengakhiran dia ke syurga. Itu maksud dia. Adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana minal amal. Dan itulah menunjukkan kelebihan tauhid. Betul ke ni? Semua amalan, tak kira amalan apa, amalan jahat, amalan baik. Ya. Sebab Nabi kata ala ma kana minal amal. Apa saja amalan dia, dengan syarat dia mati atas tauhid. Dengan syarat dia mati atas tauhid. Inilah pentingnya dakwah tauhid. Sebab mana ada orang tak buat dosa, betul tak? Semua manusia memang Allah cipta untuk buat dosa. Ya bena Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Allah cipta manusia ni, Allah Ta'ala jadikan bukan untuk buat dosa. Allah jadikan bertabiat melakukan kesalahan, dosa dan kesalahan. Orang angkat tu bahaya tu. Dia kata Allah Ta'ala suruh, Allah cipta suruh buat dosa. Orang angkat situ bahaya. Kita kena betul. Kadang-kadang sabqul lisan, kadang-kadang kita tersasul. Jadi apa? Allah jadikan kita ni, tabiat kita, anak Adam memang buat dosa. Dan buat dosa itu, Allah Ta'ala jadikan kita buat dosa untuk bertaubat kepadanya. Itu. Maknanya Allah jadikan tabiat anak Adam ni buat salah, buat dosa, buat kesalahan supaya bertaubat kepada Allah. Itulah tabiat yang Allah ciptakan kepada bapa kita Adam.
Nabi Adam alaihissalam. Untuk kita bertaubat kepada Allah. Bukan untuk kita berputus asa, sombong daripada ajaran Allah, ingkar perintah Allah. Ini kelebihan tauhid. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Maknanya tak kira amalan dia apa pun. Sebab itu dalilnya banyak kan. Ada hadis yang tentang sahabat Nabi yang dia kafir rasanya, musyrik, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia dengar ada seruan jihad, kemudian dia pergi berjihad, kemudian dia tak sempat nak beramal dengan amalan apa pun. Dia pergi berjihad je. Dia pergi angkat pedang lawan orang musyrik. Dia tak sempat solat pun. Kata ulama, sebahagian ulama. Dia masuk syurga. Pasal apa? Ada tauhid. Subhanallah. Sebab itu bila kita dakwah kepada tauhid, dia takkan ada apa-apa, kita kata, dia takkan, maknanya takkan menatijahkan putus asa daripada rahmat Allah. Bahkan tauhid itu adalah sebesar-besar pengharapan. Tak kira lah orang tu teruk macam mana kan, teruk macam mana sekalipun. Orang kata dia ni gangster dulu ke macam mana ke, tapi kalau kau tauhidkan Allah, malam tu kalau kau mati tak sempat nak solat pun, insya-Allah Allah Ta'ala akan masukkan kau dalam syurga. Tapi itulah kita katakan, bukan kita bermudah-mudah dengan dosa pula. Tapi kita nak bagi tahu pengharapan. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min al-amal. Syarat dia mesti tauhid. Itu syarat dia. Itu menunjukkan fadilat tauhid. Fadlut tauhid. Tapi kalau amalan dia puluhan tahun beramal, kan? Tapi ada ujub, ada sum'ah, ada kagum dengan diri sendiri, bangga dengan amalan dia, ada riak pula, kemudian buat bid'ah pula, ada syirik pula, tak selamat. Walaupun hidup dia tu dipenuhi dengan, pada zahirnya nampak ketaatan dan sebagainya, tapi hakikatnya tak ada tauhid, bahaya. Kan? Macam orang-orang yang kita tengok, yang geng-geng apa, kuburiyun apa semua tu. Oh, memanglah kuat zikir, ribu-ribu zikir dan sebagainya. Kan? Tapi ada syirik. Ada manfaat? Tak ada. Syirik habis. Kan? Beza dengan orang yang, contohnya orang yang kaki naik kelab ke apa benda kan, minum arak ke, tapi ada tauhid. Kan? Walaupun dia buat dosa, tapi kalau dia mati dalam keadaan tauhid, pengakhiran dia syurga. Di mana dukhul ma'ali. Dukhul ma'ali di mana dia akan diazab dulu lah. Kemudian baru masuk syurga. Tapi kalau orang yang buat syirik, tak ada. Diharamkan Allah daripada syurga. Wal'iyadzubillah. Itu kita takut. Jadi ini dakwah para Nabi dan Rasul. Ajak pada tauhid. Nak selamatkan orang. Baik. Walahuma fi hadithi Itban. So, walahuma di sini maknanya apa? Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Itban. Itban ibn Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, fa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Kerana sesungguhnya Allah mengharamkan bagi neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah demi mencari wajah Allah. Ni terjemahan ni bagus sebab dia tak terjemah redha Allah. Dia terjemah wajah Allah. Itu asal. Kan? Wajah Allah. Allah ada wajah tak? Allah ada wajah. Kan? Wajah Allah Subhanahu Wa Taala, wajah yang Nabi sifatkan, melihat wajah Allah tu yang paling lazat sekali. Lazzata, Allahumma inni as'aluka lazzatan nazari ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Nabi SAW minta, ya Allah, aku memohon kepadamu kelazatan melihat wajahmu. Kan? Sebab itu ini bagus lah, maknanya betul lah tu, mencari wajah Allah. Penterjemah ni maknanya dia sunnah. Dia tahu. Tapi salah kalau kita terjemahkan redha Allah. Dalam ayat-ayat yang lain ada wajah untuk diterjemahkan ataupun dimaksudkan dengan redha Allah, ada wajah. Maknanya ada wajah tu, maknanya kita kata ada ayat yang difahami oleh ulama tafsir, wajah Allah itu maknanya redha Allah. Bukan takwil yang batil kat situ. Tapi bukan secara itlaq lah, bukan secara mutlak. Sampai tahap takwil tu dinafikan wajah Allah. Itu ta'til. Itu bahaya.
Kan? Itu bahaya. Jadi tengok dalam hadis Ithban ini Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan bagi neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah demi mencari wajah Allah. Maknanya orang yang mengucap la ilaha illallah kerana Allah, ikhlas kerana Allah. Kan? Nak cari wajah Allah. Maknanya dia nak masuk syurga dan nak tengok wajah Allah. Itu maksud dia. Kan? Illadzina ahsanul husna wa ziyadah. Ziyadah, dia nak dapat ziyadah, penambahan tu. Itu bagi orang yang faham lah. Bagi orang yang faham tentang apa maksud wajah Allah tu. Maknanya memang dia nak tengok wajah Allah dalam syurga nanti. Tapi kalau ahli bid'ah, Jahmiyah tak faham. Sebab dia nafi wajah Allah. Nak reda Allah je. Jadi dia pun tak nampak kelazatan tu. Beza tak dengan Nabi minta, ya Allah aku minta kelazatan melihat wajahmu. Betul tak? Walaupun kita tak tahu wajah Allah macam mana, kita tak tahu kaifiat dia, kita tafwid kaifiat dia, hakikat dia kita serah kat Allah, kita tak tahu. Tapi Nabi SAW bagi tahu dekat kita. Maknanya Allah ada wajah. Dan wajah Allah tu adalah wajah yang paling indah. Wajah yang maknanya semua makhluk nanti, maknanya semua hamba-hambanya memang nak tengok. Wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nadhirah. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Dalam Quran sebut tentang wajah orang-orang beriman nanti berseri-seri nikmat. Sebab apa? Nak tengok wajah Tuhan. Bukan nak jumpa bidadari saja. Kan? Bukan nak masuk syurga, nak minum arak je. Itu nikmat bawah-bawah lagi. Nikmat yang paling agung nak tengok wajah Allah. Itu sebab bahaya kalau kita asyik takwil je. Asyik takwil lepas tu tafwid. Takwil, tafwid. Takwil, tafwid. Kononnya sebab takut orang salah faham, takut tashbih, takut. Tapi tak faham, orang tak faham, last sekali orang tak faham. Last sekali orang tak faham. Wallahul musta'an, kan? Ini betul. Terjemahan ini bagus, kan? Maknanya dia tak terjemahkan wajah Allah kepada redha Allah demi mencari wajah Allah. Baik, dalam Quran banyaklah, kan? Innama nut'imukum liwajhillah. Saya rasa bila kita faham akidah, cara kita faham Al-Quran pun berbeza. Maknanya kita faham macam pemahaman salafus salih. Salafus salih faham macam tu. Bila sebut wajah Allah, dia faham memang Allah ada wajah. Dan itulah kemuncak yang dia nak dapatkan. Betul tak? Jadi ada masa ke dia nak tengok wajah siapa-siapa kat dunia ni? Adakah dia nak obses dengan wajah tok guru dia, tok syekh dia, ataupun perempuan mana ke? Ada ke? Tak tak, pasal dia fokus daripada nak capai wajah Allah, nak dapat wajah Allah. Nabi SAW bagi tahu, jaga solat antaranya, solat asar, solat isyak, solat asar dengan solat subuh antaranya. Dalam hadis yang Nabi SAW kata, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri. Banyaklah. Maknanya kena beramal. Cuba semangat. Perjuangkan akidah sunnah, akidah salaf. Sebab kita nak masuk syurga, nak tengok wajah Allah. Saya ingat tadi, anak-anak, dia tanya anak. Dia kata, apa cita-cita Abi? Cita-cita Abi. Apa cita-cita Abi? Anak kata ada cita-cita Abi, nak masuk syurga, nak tengok wajah Allah. Dia pun selalu kan cita-cita kan, nak jadi apa kan? Nak dapat apa dalam hidup ni? Tak, kita bila mengaji akidah, letakkan yang tertinggi. Kena didik keluarga kita. Kena didik orang-orang terdekat dengan kita. Didik mereka, letakkan yang paling tinggi. Yang paling tinggi apa? Ada orang kata paling tinggi kita masuk syurga. Itu tak tinggi lagi, ada lagi tinggi. Tengok wajah Allah tu yang paling tinggi sekali, nikmat yang paling agung. Tapi kalau kita tak kenal sunnah, kita tak kenal akidah salaf, boleh tak kita nak faham macam tu? Tak faham, asyik takwil je. Kan? Sampai ayat ni takwil, sampai ayat ni takwil, sampai ayat ni takwil, sampai dia last sekali tak kenal Tuhan. Dan tak tahu pun apa. Tak tahu nikmat Tuhan yang paling agung dalam Quran yang Allah Ta'ala sebut, tak faham. Itu yang jadi masalah tu last sekali. Datang golongan-golongan sesat, menyesatkan mereka dengan takwilan-takwilan yang dia sendiri tak tahu tafsiran yang betul pada asalnya. Wallahul musta'an. Baik, dalam Quran kata innama nut'imukum liwajhillah. Yang kita nak buat makan-makan nanti, nak raya korban nanti kan. Kami bagi makan ni kerana wajah
Allah. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami bagi makan kepada kamu ni liwajhillah, kerana wajah Allah, kerana kami nak capai wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tak mau minta balasan, tak mau terima kasih pun kami tak mau. Nak wajah Allah. Macam tu kan? Baru kita dididik untuk ikhlas, murni. Nampak? Jadi kita kata pentingnya faham tentang maksud wajah Allah tu. Jadi kena faham pada zahirnya lah. Asal kan? Asal pada zahirnya. Kecuali pada ayat-ayat yang tertentu yang ulama bahaskan memang ada maksud rida. Rida maknanya dalam konteks dipanggil tafsir dengan lazim. So lazim bagi wajah Allah tu maknanya rida Allah lah. Itu tak menjadi masalah. Itu bukan takwil yang batil. Tapi kalau takwil yang batil maknanya dia ta'til terus wajah tu. Dia kata tak ada wajah. Macam Jahmiyah buat. Tak ada wajah. Kan? Mereka kata wajah ni memang maknanya rida terus. Itu macam golongan ahlul kalam buat dan mempermain-mainkan lafaz-lafaz dalam Quran dan Sunnah. Wallahul musta'an. Baik, kita tangguh dekat sini. Kita masuk nanti kisah Itban ibnu Malik al-Ansari radhiyallahu an, perawi hadis ni. So ini juga penting kisah ni. Kisah tentang sangkaan para sahabat tentang seorang sahabat yang mereka sebut namanya Malik ibnu Dukhshum. Ada sahabat tak sepakatlah, ada sahabat yang hukum dia sebagai munafik. Kemudian Nabi SAW tegur, la taqul hakadha alaysa qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajh Allah. So ini khusus perbahasan ni nanti berkait dengan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah nak bagi tahu macam mana kita kena menghukum seseorang tu berdasarkan zahir seseorang, dan kita tak berhak untuk menggali isi hati seseorang yang telah menzahirkan kebaikan. Ini juga pentinglah bagi orang yang kadang-kadang hari ini orang yang salah faham juga. Bila kita sebut tentang kita mentahzir ahli bid'ah dan sebagainya, bukan bermakna kita bermudah-mudah pula untuk menghukum mana-mana orang yang tak sepakat dengan kita, terus kita bid'ahkan, terus kita kafirkan, terus kita sesatkan, terus kita nerakakan dan sebagainya. Ini penting. Hadis Itban ibni Malik al-Ansari yang berkait dengan seorang lelaki yang bernama Malik ibn Dukhshum. Ini insya-Allah kita akan bincang lepas raya haji lepas raya haji nanti insya-Allah. Barakallahu fikum. Baik, naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.